Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Liana Nasiha binti Muhammad, nombor metrik 074076. Sekarang saya akan menerangkan tentang PAK21. Apakah itu PAK21? PAK21 adalah ringkasan daripada pembelajaran abad ke-21. Mengikut Kementerian Pelajaran 2012, PAK21 ini adalah pembelajaran yang berpusatkan murid. Dan PAK21 ini adalah berteraskan kepada elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti pelajar dan juga aplikasi nilai murni dan juga etika pelajar. Elemen-elemen yang diterapkan di atas ini disebut sebagai 5 standard asas dalam PAK21. Pelbagai kaedah yang berteraskan kepada PAK21. Salah satunya adalah kaedah Think and Tick. Kaedah Think and Tick ini adalah sebuah kaedah pengajaran yang melibatkan pemikiran kritis, pemahaman dan juga aplikasi pengetahuan dalam pembelajaran. Melalui kaedah ini, pelajar akan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan topik yang dipelajari dan mendengar perkataan-perkataan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Setelah itu, mereka perlu memilih perkataan yang paling sesuai dengan gambar-gambar tersebut melalui perbincangan berkumpulan dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu. Konsep kaedah Think and Tick ini adalah untuk merangsang pemikiran yang kritis dalam kalangan murid serta mendorong mereka untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi di antara mereka, di mana mereka secara berkumpulan akan membuat penilaian dengan betul berdasarkan pemahaman mereka dalam subjek-subjek tertentu. Tujuan kaedah Think and Tick ini dibuat adalah untuk meningkatkan lagi kemahiran mengingat, kemahiran memahami dan kemahiran mengaplikasi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa langkah yang berkaitan dengan kaedah Think and Tick ini dalam subjek Bahasa Arab berkaitan topik pekerjaan, iaitu ma'amaluki. Langkah yang pertama, penyediaan bahan dan alat bantu mengajar. Guru perlu menyediakan bahan dan alat bantu mengajar yang diperlukan termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan tajuk cita-cita kamu, iaitu ma'amaluki, seperti gambar polis, gambar doktor, gambar guru, gambar tukang masak dan sebagainya. Langkah kedua, paparan flashcard secara online. Guru perlu menggunakan flashcard online iaitu workwall untuk memaparkan gambar-gambar pekerjaan beserta dengan nama-nama pekerjaan dengan ejaan dan baris yang betul. Guru menyebut kesemua perkataan dengan suara yang jelas satu persatu diikuti oleh pelajar. Langkah ketiga adalah pembahagian kumpulan. Guru perlu membahagikan pelajar kepada kumpulan yang kecil sebanyak 4 atau 5 orang dalam setiap kumpulan. Dan setiap kumpulan haruslah mempunyai pelajar yang pelbagai tahap. Langkah yang keempat, penerangan tugas. Guru menjelaskan tugas kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan 6 keping gambar yang berbeza. Guru akan memaparkan kesemua gambar satu persatu di slide PowerPoint dan setiap kumpulan hendaklah fokus dalam mendengar semula perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan gambar-gambar yang mereka perolehi. Langkah yang kelima iaitu perbincangan secara berkumpulan. Setiap kumpulan haruslah membincangkan jawapan mereka dan memastikan setiap anggota kumpulan memahami dan bersetuju dengan jawapan yang dipilih dengan menggunakan bahasa Arab, iaitu komunikasi atau perbincangan secara berkumpulan ini berlaku di dalam bahasa Arab. Seterusnya, langkah yang keenam, padankan ejaan dan baris. Setelah berbincang dan menganalisis, pelajar perlu memilih ejaan dan baris yang betul yang sesuai dengan perkataan dan gambar yang ditunjukkan. Setiap kumpulan haruslah padankan ejaan
dengan gambar yang diperolehi secara berkumpulan. Seterusnya, langkah yang ketujuh, tandakan jawapan yang betul. Setiap kumpulan menandakan jawapan yang betul di dalam kertas soalan, iaitu dengan mengesahkan ejaan dan baris yang mereka pilih. Langkah yang ke-8, pembentangan jawapan. Setelah setiap kumpulan selesai memilih jawapan yang betul, setiap kumpulan haruslah memilih seorang wakil untuk membentangkan jawapan mereka dalam bahasa Arab di hadapan kelas. Ini memberi peluang kepada setiap pelajar untuk berlatih kemahiran lisan dan bertutur dalam bahasa Arab. Seterusnya, langkah yang ke-9 iaitu penilaian jawapan. Setiap kumpulan haruslah memberi penilaian jawapan kepada kumpulan yang lain, iaitu setelah selesai sahaja kumpulan tersebut membentangkan jawapan, mereka harus menentukan jawapan kumpulan tersebut betul atau salah. Seterusnya, langkah yang ke-10 iaitu perbincangan dan penilaian guru. Guru membincangkan semula keselarasan ejaan dan baris yang dipilih oleh pelajar dan bandingkan jawapan mereka. Seterusnya, guru memberikan penilaian yang positif kepada semua usaha setiap kumpulan. Langkah yang ke-11 iaitu refleksi pembelajaran. Guru menanyakan pelajar apakah pengalaman dan pandangan mereka tentang kaedah think and tick ini di dalam subjek bahasa Arab. Seterusnya, guru memberi refleksi sendiri kepada para pelajar. Dan yang terakhir iaitu langkah yang ke-12, peneguhan. Guru memberikan peneguhan kepada setiap kumpulan berdasarkan markah yang diperolehi mereka. Ini boleh berupa pujian ataupun hadiah kecil untuk memberikan motivasi kepada setiap pelajar. Antara kelebihan penggunaan kaedah think and tick ini dalam subjek bahasa Arab adalah yang pertama, memupuk pemikiran yang kritis di dalam setiap pelajar. Yang kedua, meningkatkan lagi pemahaman pelajar di dalam subjek bahasa Arab. Yang ketiga, meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi pelajar sesama murid dan juga guru. Yang keempat, meningkatkan lagi kemahiran bahasa iaitu bahasa Arab dengan berkomunikasi bahasa Arab di dalam kumpulan dan di hadapan kelas. Dan yang terakhir, pembelajaran ini adalah pembelajaran secara aktif kerana terlibatnya komunikasi dua hala dan pembelajaran berasaskan murid dan berasaskan faham. Selain itu, kaedah think and tick ini juga mempunyai kelemahan yang tersendiri, iaitu yang pertama, kaedah ini memerlukan BBM, bahan bantu mengajar, dan juga ABM, alat bantu mengajar yang pelbagai, iaitu yang merangkumi internet, iaitu slideshow, audio, bahan mawjud iaitu seperti gambar dan juga petah majung. Seterusnya, yang kedua, kaedah ini mengambil masa yang agak lama, iaitu semasa perbincangan berkumpulan dalam menentukan jawapan yang betul. Dan yang ketiga, kaedah ini hanya boleh digunakan di dalam subjek-subjek yang tertentu. Contohnya bahasa Arab. Untuk subjek contohnya sejarah, kaedah ini tidak sesuai digunakan. Kesimpulannya, kaedah think and tick ini memenuhi prinsip PAK 21 dengan menggalakkan pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaborasi serta penerapan pengetahuan dan pembelajaran bahasa Arab. Ia memberi peluang kepada setiap pelajar untuk berinteraksi secara aktif di dalam pembelajaran serta membina keupayaan berfikir dan menggunakan bahasa secara efektif. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Syukran.